Siapa sangka di sebalik kepadatan penduduk di kawasan perumahan di kawasan bandar, masih ada komuniti masyarakat yang bijak mengambil peluang untuk berbakti pada tanah. Bagi yang berminat untuk bercucuk tanam, sudah pasti tiada alasan untuk memastikan setiap tanah yang ada ditumbuhi dengan pelbagai tanaman, terutamanya sayur-sayuran. Kata orang, setakat nak memasak, petik saja cili, terung, tomato atau daun kunyit dari dapur. Kalau tak percaya, datang sendiri dan tengok di depan mata di kawasan perumahan awam Sri Perlis 2 Keramat, Kuala Lumpur ini. Bermula apabila belanja dapur kita semakin meningkat. Bila kita beli barangan sayur, ulam-ulaman, kita beli dengan jumlah yang banyak. Dan bila kita bawa balik, kita terpaksa, bila dah berlebih-lebih tu kita kurang. Jadi daripada situ, lebih-lebih sayur yang ulam-ulam yang berlebihan dalam peti ais tu, kita cuba cucuk di dalam pasu-pasu kita. Bermula daripada situ, saya berfikir untuk bermusyawarah dengan Persatuan Penduduk untuk mulakan projek pertanian bandar dan saya menghubungi Jabatan Pertanian. Dari situ bermula 2014 sehingga sekarang dah ada 5 kaunter di dalam seluruh kawasan perumahan Sri Perlis 2 ni untuk start tanaman sayur dan tanaman ulam-ulaman untuk penggunaan harian. Kata orang, jiran sepakat membawa berkat. Jadi kira-kira 50 penduduk di perumahan awam Sri Perlis 2 ini sepakat aktif menanam sayur-sayuran dan tanaman herba. Antara yang menjadi pilihan penduduk di sini adalah sayur jenis daun, buah dan herba. Dan tahniah kepada Jabatan Pertanian dan DBKL yang telah memberikan sokongan dan bantuan dalam menjayakan projek pertanian bandar ini. Malah, bimbingan dan tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian selain membekalkan pelbagai anak benih, baja dan bekas tanaman. Pertanian bandar di kawasan Perumahan Awam Sri Perlis ini bermula pada tahun 2014. Pada waktu itu, pada asalnya mereka dah pun bermula. Maknanya dalam setengah-setengah kawasan rumah sikit-sikit dan dalam keadaan yang agak tidak teratur lah. Jadi bila kami tengok mereka ada minat, semangat, suka bercocok tanam, kami support daripada segi input pertanian dan khidmat nasihat teknikal. Input pertanian ni kami support dari segi baja, tanah campuran, biji benih, racun semualah. Dan khidmat nasihat teknikal kami ajar dia lah. Okey, tanam ni macam mana? Bila masa elok menuai? Okay. Bila masa kena membaja, bila masa kena merumput, bila masa kena siram. Kami akan detailkan untuk ajar mereka 100%. Dan jangan tak tahu ya, atas kesungguhan menjayakan projek pertanian bandar ini, penduduk perumahan awam Sri Perlis 2 menerima anugerah Komuniti 1 Malaysia Terbaik pada 2016. Sekaligus memberi motivasi kepada komuniti di perumahan ini untuk terus bergiat aktif dalam projek pertanian bandar. Tu dia sedikit bingkisan mengenai topik perbincangan kita pada hari ini. Betul tu. Dekat Keramat tu dekat dengan rumah saya tu. Oh, dekat. Nak pergi ke? Tak pernah? Tak lagi. kita macam bagus sekiranya kita dapat berbudi pada tanah sekaligus memberi manfaat kepada kita. Betul tak, Ya? Betul. Dan dari Vicky tadi, dia rasa Jaja dah tahu apa kita nak bincang hari ini, betul tak? Of course lah. Hari ini kita nak bincang mengenai edible farming. Oh, edible farming. Maksudnya pertanian yang boleh dimakan. Kalau direct translation je lah. Betul ke tu? Betul tu. Contohnya lah macam kat atas dekat kita punya office dululah ada pokok cili. Lepas tu bila dah habis cili-cili tu macam dah krik. So, mungkin lepas ni Jaja boleh mulakan pokok ciku pula kan. Mana tahu. Okeylah. Baiklah, bagi membincangkan topik kita pada hari ini, kita bawakan khas dari Bandar Sanjana Putra. Puan Nur Faridah Rozali, tetamu kita, iaitu pengurus Mega Grow Resources. Selamat datang, Puan. Apa khabar? Assalamualaikum. Of course lah, salam. Nak tanya apa khabar, mestilah sihat kan? Kita kata lah. Semua macam organik je. Sihat bersama pokok-pokok ni. Okey, Puan Faridah dah lama orang kata berkecimpung dalam bidang pertanian kan. So boleh Puan Faridah ceritakan sikit macam mana boleh get involved dalam industri macam ni? Okey, dari segi minat dalam pertanian ni saya dari kecil lah. Sebab ibu saya pegawai penyelidik Mardi, Puan Nofisa Abdul lah. Jadi dari situ saya memang dah ibu selalu bawa pergi dekat tempat kerja dia. Kita tengok ladang, kita main tanah dekat situ. Dan tahun 2006 tu kira dah mula berkecimpung.
tapi tak secara serius lah. 2013 baru saya mula serius dengan pertanian ni lah. Okay, mungkin penonton sendiri nak tahu edible farming, terms edible farming itu mungkin apa beza dia dengan pertanian-pertanian yang biasa? Edible farming ni lebih kepada kita tanam di kawasan rumah kita sahaja. Yang mana limited space lah. Tak perlu kita nak kena ada tanah 1 ekar. Tak perlu kita nak kena pergi beli tanah ke apa ke kan. Kita hanya boleh tanam dalam pasu di keliling rumah kita. Maksudnya tak kira lah kita duduk kat kondominium ke apartmen tu boleh lakukan. Ya. Dekat dapur kecil-kecil pun kita boleh letak. Boleh. Menarik. Basil ke. Biasa lah. Rosemary, basil, oregano. Kalau kita nak masak, petik je. Ya. Feeling gitu. Good idea. Okey, macam Puan Farida, mana Puan Farida dapatkan orang kata benih-benih? Dan import ke ataupun memang lokal? Okey, untuk anak-anak benih ni sebenarnya ada juga yang kita boleh tanam sendiri dari keratan pokok yang mana ada induk lah. Yang mana tak ada induk, macam pokok jenis-jenis yang macam ni, pokok kahwin dia dari ada yang datang dari Johor, ada yang pokok-pokok yang variety datang daripada Thailand lah. Daripada kita bawa masuk dari Thailand sana lah. Kalau kita lihat pokok, kita sempat tanya kepada Puan Farida saja, ada pokok anggur, ada pokok mulberry kan. So maksudnya benda-benda yang jarang kita tengok dekat Malaysia. Saya pun tanya, adakah dah tengok pokok yang dekat sini kan mestilah sesuai kan. Macam mana dapat idea atau dapat keyakinan untuk try tanam pokok-pokok yang mungkin agak asing dalam keadaan cuaca kat Malaysia ni? Pada permulaan tu kita buat try and error je dulu. Tapi bila kita first trial pun dah alhamdulillah, macam mulberry memang sebenarnya dia sangat sesuai dengan cuaca kita. Jadi tak ada yang mustahil lah untuk mulberry ni. Dan anggur, macam anggur ni memang kalau ikutkan dia lebih kepada macam rare jugalah, dia boleh tanam dalam pasu apa semua kan. Ini semua hasil macam rasa nak cuba dan alhamdulillah jadi. Itu saja. Tapi sebelum tu, saya nak tanya juga apa jenis-jenis pokok yang kita ada sekarang ni? Okey, yang ini mulberry. Yang mulberry ni dah yang merah-merah ni. Dah berbuah pun. Ni bila boleh makan sebenarnya? Okey, ini masih masam lagi. Dia kehitaman. Baru boleh makan. Mulberry Hitam lah sini, hitam betul-betul macam dia buah. kehitaman macam darah ikan macam tu sikit. Kita boleh makan. So bolehlah letak roti, mulberry, macam tu je. Boleh buat jam lah kan? Buat jam, blend, buat mulberry smoothie. Kita boleh buat. Yang kat ujung tu anggur. Okey, ni anggur. Anggur ni memang yang dah suit dengan cuaca kita. Geram pula saya tengok anggur direct sun lah. Maknanya memang cuaca matahari penuh, tak perlu nak letak redup-redup ke apa ke, memang tak perlu. So kalau kita tanam ni, dia punya rasa tu sama tak macam anggur kita beli kat supermarket tu? Okey, untuk cuaca kita sebab panas, jadi masam. Dia takkan rasa manis sebab kena ada dia nak matahari tapi nak hawa yang dingin. Supaya jadi manis. Kalau dengan hawa yang panas, dia akan jadi masam lah. Okey, Jajak. Okay. Perempuan kan? Cuba teka pokok Atau apa ni? kalau masak tom yum mesti bubuh benda ni. Apa? Pokok 5 purut lah. Betul tak? Betul ke 5 perut? Betul? Ya, betul. Yes, hello. Ni 5 perut yang kita boleh tanam kat rumah. Bila kita nak masak, kita just petik dan masuk ke dalam periuk kita Senang je. lah. Sebab biasa kalau masak tom yum nak pergi beli yang sepaket impulse kan? Ya, lepas tu banyak berapa? sangat. Kita pakai sikit je, biasa wanita tahulah. Kalau Macam masak. 5 purut selalu pun biji dia saya buat untuk basuh rambut. Untuk wangi dia, suka tak? Yang tu pula, yang kecil, yang comel tu. Okey, yang comel ni sebenarnya adalah limau kumquat. Saya ingat kok meluh. Limau kumquat ni biasa dibuat jeruk lah. Yes, Dibuat yang- halwa jeruk. Yang sama yang macam asam yang kulit-kulit tu kulit kering tu. betul lah. Memang Kita kuat macam kan. halwa Masyarakat lah Cina dia. suka kan? Ya. Ini antara tanaman-tanaman yang sebenarnya kalau ikutkan dulu kita rasa mustahil boleh tanam di keliling rumah. Tapi sekarang tak mustahil lagi lah. Sebab kita boleh jadikan dia sebagai
sebenarnya hiasan jugalah juga. Okey, saya Sekejap, lagi satu. Sebab tadi Puan Farida cakap apa-apa, dia kata tanaman di kawasan rumah kan. Ya. Macam ini pokok mangga kan? Oh, saya baik betul je. Betul ke? Mangga. Okay, hello. Pandai. Pokok mangga. So macam, okay, saya rasa ni pokok mangga kahwin sebab dia terpotong kat sini. Betul. Yes. Okay. Jelik. Okey. Tapi pokok mangga ni kan macam membesar. So bagi mereka yang tak ada luang tanah ke apa ke, dalam pasu tu okey tak? Boleh. Okey, ini pokok mangga ni saya bawa sebenarnya ada sebab kenapa saya bawa tanaman-tanaman ni. Sebab dia ada teknik-teknik. Teknik-teknik macam mangga ni dia digunakan teknik kahwin baji. Tengah ni lah, kahwin tengah ni adalah baji lah. Yang mana kalau baji ni, kalau kahwin baji ni, tunas yang atas saja kita jaga. Yang bawah ni kita kena buang dahan dia. Dan mangga ni jangan tak percaya, walaupun tinggi ni dia boleh berbuah ya. Tapi maknanya kita macam memerlukan orang kata knowledge jugalah untuk nak tanam sebab serta-serta pokok kalau saya tak silap ada yang kita tanam tapi tak berbuah. Betul kan? Ada pokok yang tak boleh ditanam dalam pasu lah. Tapi biasanya kebiasaan semasa kita menjual pada pelanggan-pelanggan kita akan beritahu lah. Maksudnya Puan, bila teknik kahwin baji ni, kita boleh sebenarnya orang kata tanam pokok mangga sendirilah kat rumah walaupun duduk kat kondo. Boleh. Tak semestinya mangga saja kan? Ya, mangga. Semua jenis buah boleh kahwin lah. Lemon. Limau paling mudah sekali lah dalam pasu kita boleh tanam. So kalau yang ni teknik kahwin baji, itu kahwin lain pula ke? Yang ini, okey, mulberry ni adalah teknik keratan ya. Kerat batang. Kerat saja batang, Boleh hidup? cucukkan dalam tanah. Dia boleh hidup. Maksudnya kalau saya ambil sikit kan, saya masukkan dalam pasu boleh hidup? Boleh. So, okay, lagi satu question. Certain people diorang macam confused. Pokok yang keratan ni selalunya boleh letak dalam air terus. So apa beza kalau macam kita letak terus dalam air kan macam dalam air tu ataupun terus masuk dalam tanah? Okey. Dia sebenarnya itu adalah step ya, step yang bila kita letak dalam air tu itu untuk bila kita nak bagi keluarkan akar, proses keluarkan akar dalam air. Boleh juga dilakukan macam tu dan bila dah keluar akar tu kita transferkan di dalam tanah. Boleh juga satu lagi step yang mana tadi saya beritahu tu, kita cucuk je dalam tanah dan dia akan keluarkan akar juga. Ada jenis-jenis tumbuhan lah yang boleh buat proses cutting ni. Ada tumbuhan yang tak boleh proses cutting. Kalau in terms of edible farming kan, ada tak pokok yang mungkin Puan sendiri boleh kategorikan senang dijaga atau pokok yang memerlukan penjagaan yang rapi yang extra careful lah? Okey, kalau untuk extra careful ni lebih kepada macam English herbs lah. Macam yang tadi disebutkan macam rosemary, oregano. Yang itu dia perlukan penjagaan yang rumit sikit lah. Macam tumbuhan buah-buahan macam ni memang perlukan matahari yang penuh lah. Maksudnya dia tanam kari je lah, dia pokok kari. Daun kari pun boleh kan? Boleh. Daun kunyit, lengkuas. Boleh. Kalau pokok herba, in terms of herba macam mana nak jaga? Okey, kalau herba kita kena tengok dia punya dari segi tanaman tu menggunakan keratan ke ataupun rhizome. Rhizome ni ubi dia. Macam pokok halia, cekul, yang tu ubi. Bila ubi kita boleh tanam dalam pasu tak ada masalah. Cuma perlu mengurangkan airnya. Tak boleh lebih. Bila lebih ubi tu rosak dan pokok akan rosak. Sebab saya ingat kan kalau macam herba-herba ni selalunya macam kat kampung-kampung. So dia macam lasak sikit. Kan macam dalam rumah kan. Kita balik rumah Datuk Nenek kan macam kat belakang tu ada. Maksudnya sekarang ni tak mustahil satu hari nanti kita boleh buat kita punya mini farming lah. Mini farm and then macam petik semua barang. Betul, nak masak kita keluar je. Sekarang pun sebenarnya ramai dah suri rumah yang yang buat aktiviti tanam di keliling rumah ni, mini farming, mini garden dekat rumah. Herbs garden ada, ulam punya garden ada. Macam Puan Farida sendiri macam kat rumah. Apa benda yang ada spesifik yang Puan Farida fokuskan tanaman ke ataupun macam semua ada? Semua saya ada tanam di keliling rumah tu. Cuma sebab saya buat untuk macam membekalkan kepada orang lain juga kan. Jadi
kita tak ada simpan macam banyak-banyak lah dekat rumah kita. Okey, dengar tu bagi jiran-jiran Puan Farida, kalau nak masak tiba-tiba habis ke boleh lah. Kedai tutup apa carilah Puan Farida. Boleh, memang boleh. Selama ni pun kalau macam ada jiran perlukan, ada yang datang. Orang kata berkongsi rezeki lah Ya, tu. betul. Okey, saya berminat nak tahu kan, kita tanam dekat skala yang kecil dengan kita ambil tumbuhan yang daripada ladang dan sebagainya. Ada perbezaan tak in terms of dia punya kualiti ataupun hasil tuaian yang dihasilkan tu? Dalam pasu dengan tanah yang besar. Konsep tanam di rumah ni sebenarnya lebih kepada kita menjaga tanaman tu sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita bagi pada tanaman kita. Dan hasil tu adakah macam kalau di ladang ni mereka ada sembur racun. Kalau kita tak akan sembur racun. Macam itulah beza dia sebenarnya. Tapi tanam di rumah ni lebih selamat sebenarnya untuk kita nak bagi makan pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita kan. Sebab ladang untuk jaga kualiti memang akan menggunakan racun. Jadi pesticide ni sangat tak berapa bagus untuk kita lah dan kesihatan kita. Macam Puan sendiri kan, adakah Puan, soalan ni kan, sebab kadang-kadang suri rumah ni banyak hobi kan, ataupun mungkin Puan temui ketenangan tu dalam gardening ataupun edible farming ni. Mungkin boleh kongsi perasaan dan orang kata semangat, orang kata apa, kecintaan terhadap edible farming. Okey, bercucuk tanam ni sebenarnya ada bagi terapi untuk kita. Dia akan bagi ketenangan dekat kita dan tak mustahil ada orang yang rabun boleh jadi terang mata bila bercucuk tanam. Sebab kita selalu tengok hijau. Hijau ni adalah terapi untuk mata kita dan terapi untuk minda kita yang mana boleh release stres kita, stres kita. Kalau jadi kalau sebab tu kita selalu cakap dengan dia kan tumbuh ya. Berbuah banyak ya. Okey, Puan Farida. Tiba-tiba kan macam satu hari tu tanam-tanam tiba-tiba tumbuhan tu tak menjadi. Mati ke ataupun tak naik ke, macam mana, apa orang kata perasaan ke? Okey. Untuk situasi macam tu tak susah. Buang dan tukar lain. Sebab kita tanaman-tanaman ni sebenarnya kalau dah rosak, bila kita simpan, kemungkinan dia akan menyakitkan, memberi penyakit kepada pokok yang lain juga. Memberi aura negatif lah. Jadi buang aura negatif tu lah. Betul tu. Tapi itu ambil kalau yang positif lah untuk kita kan. Macam tu. Kalau benih-benih murah, boleh lah. Kalau macam benih tu kita beli yang kecil, mahal, nak kena jaga satu tu, tiba-tiba tak jadi. Macam saya stres sebab saya pernah try nak tanam pokok fig. Tiba-tiba mati pula separuh jalan. Jadi pokok fig memang agak mahal jugalah. Sebab pernah pergi mahal, dia ada buat pameran. Ya. Okey. Dalam in terms of teknik semaian tadi kan, mungkin saya macam nak tahu lebih lanjut tentang cantuman hybrid, ada jenis pokok yang macam akan menghasilkan pokok yang lebih luar biasa yang dalam pengalaman Puan sendiri mungkin, ataupun ada teknik-teknik lain selain daripada kahwin yang menarik untuk Puan kongsikan dengan penonton Anas hari ini. Okey, macam tadi kita belum habis lagi cerita kahwin baji ni adalah salah satu teknik yang paling cepat untuk menghasilkan pembuahan, proses pembuahan lah. Di mana selalunya kahwin baji ni akan digunakan untuk pokok-pokok yang mana kalau pokok saka macam durian, dia akan digunakan teknik ni supaya jangka masa yang macam 15 tahun tu boleh jadi dalam 7 tahun. Separuh daripada waktu tu sempatlah untuk kita dah tanam. Macam saya selalu dengar ayat yang biasa orang tua-tua cakap, tak sempat pun saya nak makan, anak cucu je punya. Macam tu kan. Okey, ini salah satu teknik yang paling bagus lah. Dan cutting ni, keratan ni untuk pokok-pokok yang muda, jadi dia memang keluarkan buah dengan sangat cepat. Seawal 2 minggu selepas tanam pun boleh berbuah. Macam kan? Macam kita orang ni yang tak tahu, macam orang kata tak ada knowledge buat pertanian. And then macam teringin juga nak tanam. Macam mana kita nak identify yang ni boleh keratan ataupun macam mana? Yang tu memang kena tanya kepada orang yang lebih tahulah. Sebab memang bukan semua pokok boleh keratan. Mangga tak boleh keratan, nanti ada pula yang potong mangga pun keratan. Tak boleh, mangga tak boleh keratan. Macam kalau tengok anggur tu kan daun dia lain sikit kan. Mungkin tekniknya lain juga. Okey, anggur ni dia menggunakan teknik tot. Yang mana pokok induk kita kupaskan kulit,
dan letakkan sabut yang bercampur dengan tanah untuk proses pengeluaran akar. Bila dah keluar akar baru kita potong. Tu adalah dia macam tu, letak tanah tampal dekat situ, keluar akar, masukkan Itu jenis apa yang berjalar. So, kulit kat luar tu kita buang. Kulit kat luar kita buang. Lepas tu kita letak kat letak tanah. So, nanti dia akan keluar akar. Nanti kita akan ikatkan dengan Dia plastik. macam kahwinkan sikit. Macam tu. Itu Kena teknik extract tut lah. cash juga lah. Ya. Itu untuk teknik tut. Dan 5 purut ni adalah teknik kahwin sisi. Kahwin sisi ni adalah dia ada sebenarnya 2 jenis pokok. Macam ni kita nampak kan? Daun dia lain. Lain sikit. Dan ni lain ni. Pekat sikit. Ini limau biasa ni. Limau kasturi biasa. Lain dia punya daun kan? Dia adalah pokok induk. Kalau kahwin sisi ni dia ada pokok induk. Pokok induk ni dari biji lah. Dan bila dah, biasanya proses penyemaian tu dalam 3 bulan. Bila dah tinggi baru dipotong dan akan dikahwinkan dengan tunas limau purut yang ambil daripada pokok induk. Saya ada soalan. Macam pokok yang kita kahwinkan. So, khasiat dia adakah dia sama ataupun berbeza sikit? Okey, dari segi khasiat rasa sama. dan khasiat dia. Khasiat semua sama. Bezanya proses-proses ni untuk mempercepatkan hasil yang kita akan dapat. Saya macam confused sikit. Kalau letak pokok limau biasa tu dekat limau purut, nanti keluar limau apa? Limau purut. Sebab tunas yang kita bagi hidup adalah limau purut. Kita nak base dia je lah? Ya. Nak base dia. Okey. Macam ni, ini induk ni. Induk ni sebenarnya bila kita jaga macam tunas ni, dia bersifat dominan ya. Jadi kalau kita tak buang, dia boleh mematikan tunas ni. Jadi ini sebenarnya sepatutnya dibuang lah, tapi saya nak tunjukkan yang mana nanti orang tak tahu yang mana induk ni, yang mana induk ni. Induk punya pokok memang kena buang tunasnya supaya dia tak membesar dan tidak akan matikan pokok yang kita kahwinkan. Macam tu. Lagi satu soalan. Nampak macam Puan Farida macam pro gila tau. When it comes to betul. macam knowledge dengan pertanian ni. Pau. So mana Puan Farida belajar? Dia ambil kelas ke ataupun memang bacaan, tanya ke, Ibu Puan Farida macam Puan Farida cakap tadi ke ataupun YouTube? Okey, sebenarnya pengalaman dari kecil tu ikut mak, tengok, belajar dari situ dan bila sekarang dah ada media sosial, jadi kita pun sebenarnya ada grup-grup kadang-kadang mesti ada WhatsApp grup tu. Dan ada grup tanaman dalam situ, ramai yang berkongsi try and error apa tips, yang dia orang buat, tips dia, baja-baja pembajaan, penyiraman. Ada yang tanya soalan cepu cemas kat saya macam pokok kena siram ke hari-hari? Tapi pokok memang kena siram hari-hari. Penjagaan kita lah, itu rutin yang wajib kita buat. Pembajaan setiap 2 minggu sekali untuk kita dapatkan hasil. Orang kata bila macam Puan kata pembajaan kan. So bila kita tengok si pokok kita tanam tu, kita boleh tentukan apa kita nak gunakan. So macam Puan kata beza dengan ladang tu, maksud Puan sini menggunakan baja organik lah macam tu. Ya, kita menggunakan baja organik. Baja yang berasaskan kompos dapur, baja mall yang mana boleh buat sendiri sebenarnya dari sisa-sisa dapur kita. Macam nasi, kulit-kulit bawang, itu semua adalah baja sebenarnya. Tapi kita biasa kompos buang je kan. Sekarang tak, sekarang ramai suri rumah yang buat baja kompos, dah pandai, dah terror tau. So Puan sendiri ada dapat sebarang nasihat ataupun tanya Jabatan Pertanian ke macam mana ke? Support ke apa ke? Support daripada mana-mana jabatan tak ada lah. Kita bergerak secara bersendirian. Memang kita nak cuba mengembangkan lah, tapi secara pelan-pelan lah. Sebab persendirian ni agak orang kata kita punya itulah modal dia kan. Slowly but surely. Yes. Okay. Orang kata kalau nak buat sesuatu kena ada modal dia kan. So modal dia pula macam mana? Modalnya, okey, untuk permulaan dari modalnya tu adalah dari sebab 2013 saya sebelum tu bekerja. Jadi modal tu daripada yang sebelum saya berhentilah, kita ada ni kan, dan dah fikir kita lebih nak fokus dekat sini sebab memang minat sangat dengan tanaman. Suka jaga hijau. Betul. Kilat-kilat Nampak pun rasa macam kan. Tenang.
Jadi dari segi macam bantuan daripada mana-mana badan tak ada. Kalau macam saya pula modal mintalah nak kerat sikit boleh dapat balik cucu. Betul. Minta sikit benih tu sikit. Puas sendirilah. Orang kata macam puan kata tadi dia satu bentuk terapi untuk sesetengah orang kan bila kita bertanam bercucuk tanam lah. Untuk puan sendiri dibuktikan ke macam contoh kan puan stres kan tentang something ke contoh artis tak menang MVP ke. Tak betul tengok pokok tu tiba-tiba dia rasa sejuk memang boleh kongsikan sebab mungkin setiap orang berbeza dia punya cara untuk dia orang kata absorb apa yang dia minatkan mungkin selain orang kata dapat makan hasil tu lah itu memang dah nikmat dah. Apa keseronokannya bercucuk tanam ataupun edible farming lagi? Okey, pertama kita dapat keluarkan peluh. Kesihatan lah. Kesihatan. Tak perlu nak pergi jogging ke apa. Sebenarnya bila kita 30 minit duduk dekat pokok tu dah berpeluh pun. Itu pun exercise juga untuk kita kan. Oksigen lagi. Kedua, buka je pintu. Hijau. Ada feeling kan? Morning punya aura positif tu dapat dah. Bila kita buka pintu kita, tengok yang mana ada bunga-bunga, yang mana yang dah ada buah-buah kan. Tapi kalau macam marah kata baru balik daripada mana-mana ke ada perasaan marah ke, sebenarnya tengok pokok ni memang menenangkan. Dia akan menyejukkan kita terus. Daripada hot temper cool down. So ya kalau esok kalau dah ada wife kalau wife marah nak marah tu tunjuk bagi pokok. Sebab tu kata bagi bunga. Sebab tu bagi bunga. Sama sekarang tak bagi bunga, kita bagi brokoli. Brokoli lah, at least boleh pakai lepas tu. Masak kan oyster ke apa. Lagi satu, macam kita buat tanaman ni banyak-banyak kat rumah kan. Masalah serangga pula macam ni, ada tak? Okey, serangga perosak memang ada lah, akan ada. Ada yang datang daripada rama-rama. Kebanyakan rama tu pun boleh. Rama-rama. Ada juga macam perosak ladybird. Ladybird tu kan kita tengok cantik kan. Tapi kalau dia banyak membiak dia boleh merosakkan tanaman kita lah. Dia makan Dia akan makan, dia akan disedut zat-zat dalam keratan batang, dalam batang-batang pokok semua. Kalau macam dari segi keluarga puan sendiri ada tak yang macam mula macam menunjukkan minat lah, mungkin orang kata dah tengok pokok everyday kan anak-anak puan ke ataupun adik-beradik ataupun saudara mara, ada tak yang menunjukkan minat untuk turut sama membuat edible farming? Okey, sebenarnya adik saya ada juga membuat nursery lah. Nursery pokok-pokok ni membekalkan jugalah. Sama juga seperti saya sebenarnya. Saya membuat secara online seller. Buat pengepusan, masukkan dalam kotak dan kita ada buat penghantaran sekali lah ke rumah kalau orang order macam tu. Bagus juga kan ada media online ni kan? Okey, Puan Farida. Apa orang kata potensi yang Puan Farida nampak dalam bidang pertanian edible farming ni? Potensi first untuk suri rumah memang dapat menjimatkan. Banyak kos yang kita akan jimat lah. Sayur pun kita dah boleh tanam dekat dalam pasu, dalam botol-botol mineral yang nak dibuang. Betul, recycle balik kan? Kita boleh recyclekan balik. Banyak media yang kita boleh gunakan, recyclekan supaya jimat kita punya hasil tu. Dan tak perlu banyak berbelanja lah. Sebenarnya ramai sebenarnya yang dah berkecimpung mendapat manfaat dari segi edible garden ni lah. Kobis boleh hidup keliling rumah kita. Kan, balik boleh cuba dalam pasu pun boleh dalam nampak. Pasu, dalam botol minyak yang dah nak dibuang, digunakan semula. Rasa banyak betul kita dapat, betul tak? Betul. Now I know a lot tentang edible farming. Nampak tak? Kita pun ke arah sini pula. Sebab dekat dengan pokok. Sebenarnya saya nak ambil buah anggur sebenarnya. Tak masalah lagi. Pokok ni akan diletakkan dekat bilik office saya. So, orang dah macam, oh no. Okeylah. Orang kata itu saja masa yang kita ada. Apa kita ada depan ni? Ucapkan terima kasih dulu kepada Puan Farida sebab sudi berkongsi. Banyak kita belajar hari ini. Selepas ini kita ada Annex Daily. So kita nak berkongsi berita daripada luar dan dalam negara. Kita berehat dululah. Setelah kita orang nak cuba anggur tu, kita jumpa kejap lagi. Segmen selepas ini. Jadilah sebahagian daripada keluarga besar Annex Digital di Facebook, Twitter,
Instagram. Dan YouTube. Follow dan subscribe sekarang. Layari nx.digital untuk dapatkan berita yang terkini lagi sahih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Juga tonton pelbagai program menarik di Live TV. Layari hari ini juga nx.digital.